Seorang anak kecil ini, walaupun kecil usianya, tubuh badannya juga kecil, tetapi jiwanya sangat-sangat besar. Kita bersama. Kita nak kongsikan kisah ini dulu, Pak Farid. Kita bercakap tentang kisah adik Yusof ini, yang mana walaupun baru berusia 12 tahun, tetapi berjiwa besar dengan sanggup untuk menyimpan duit belanja yang diberi oleh atuk nenek ahli keluarga semata-mata untuk membantu rakannya. Ini yang kita nak bersama dengan adik Yusof ini. Ini yang kita lihat visualnya, tetapi mereka kini dah pun bersedia dalam studio bersama dengan kita. Ini dia adik Yusof dan ayahnya Encik Nasai. Okey, baik. Inilah dia, kecil tubuhnya tapi jiwanya cukup besar, lebih besar daripada uncle. Okey, Yusof boleh kongsikan sikit tentang kisah bagaimana Yusof tergerak hati nak bantu kawan tu. Kenapa nak bantu tu? Kenapa nak tolong kawan? Sebab nak tolong ni sebenarnya ramai lagi orang susah. Itu baru satu orang je. Jadi pesanan saya lah. Saya nak tolong lagi banyak sebenarnya waktu nanti future nanti. InsyaAllah. Nanti doakan semoga apa ni yang Yusof inginkan ni jadi kenyataan. Tapi Cik Nasai, kalau kita bercakap tentang apa yang dilakukan oleh Yusof ini, kalau kita pun dah baca di media sosial ataupun apa yang tular di Dada Akhbar kan, orang kata kita ini adalah cerminan kepada anak-anak kita. Contoh menerusi tauladan. Kabarnya sewaktu Encik Nasai duduk di Australia satu ketika dahulu juga, banyak antara budaya bantu-membantu, saling sesama sendiri itu juga ditekankan dalam komuniti ketika itu. Jadi mungkin ini juga antara yang memberi semangat ataupun iltizam kepada Yusof ni untuk melakukan perkara yang sama. Saya rasa bukan semestinya cerminan ibu bapa. Sikit-sikit mungkin adalah sumbangan. Cumanya saya ingat dia ada 2-3 pengaruh dia lah. Mungkin guru-guru dia di sekolah juga. SK Shah Alam, Sekolah Rendah Agama Syekh Shinam Shah Alam. Yang sangat dedikasi sebenarnya sebab guru-guru pun banyak bagi bantuan. Sebab tu dia tahu kawan dia susah daripada yang selalu terima bantuan daripada guru. Tu dia tahu, bukan sebab kawan dia bagi tahu. Yang keduanya betul, masa dia duduk di Australia, budaya masyarakat di sana tu budaya suka memberi. Suka memberi, tak kira senang, tak kira susah. Jadi biasa, dan kadang-kadang balik sekolah tu ada je orang bagi hadiah kat dia kat rumah. Tak tahu siapa bagi. Kadang-kadang di sekolah pun macam setiap hujung tahun baju-baju sekolah ni dia akan basuh, and then dia akan pulangkan balik dekat sekolah. Dan nanti tahun depan ada pelajar-pelajar baru nak ambil, boleh ambil dekat situ. Jadi tak semestinya untuk orang susah, tapi dia memudayakan semangat memberi, tak kira siapa saja. Dan yang lagi menariknya, dia orang memberi itu tanpa diketahui siapa yang memberi. Jadi betul-betul macam mana yang Nabi kita ajar kan. Tangan kanan memberi, tangan kiri tak tahu. Tapi saya tulis kat Facebook juga lah. Sebab mesej dia bukan nak bagi tahu tu saja kan, ada mesej lain lagi lah. Okey. Kita datang juga pada Yusof. Uncle ada baca tahu sebenarnya pada peringkat awal dia kata nak bantu kawan dia tak dapat nak bayar yuran mengaji Pondok Ain, sekolah agama kelas Pondok Ain kan. Lepas tu dah cakap dengan ayah. Lepas tu ayah pun macam terlupa-terlupa kan. Dia kata anak dia beritahu kan. Lupa, lepas tu buat tak tahu je. Tapi bila tengok ayah tak respon tu, Yusof cari sendiri duit tu kan. Jadi kenapa bila ayah tak respon tu, macam mana Yusof cari duit tu dan sebagainya? Tak tanya ayah balik ke, atau kenapa diam aja? Sebab kan saya kadang-kadang macam takut dengan ayah saya. Dapat TV dia cakap dia. Okey Yusof. Aunty nak tanya. Kenapa sebenarnya buat Yusof terfikir kan nak bantu kawan-kawan Yusof yang susah? Sebab dia memang keinginan Yusof. Yusof nak tengok kawan-kawan sama-sama belajar dengan Yusof ke? Lagi? Okey, tapi kan Yusof kan, dia ramai ada kawan-kawan pun kadang-kadang dia tak kisah apa pasal kawan-kawan dia, tapi Yusof sebenarnya tengok siapa ni yang rasa macam aku patut tolonglah orang ni kan. Tengok cikgu ke, tengok ayah ke, tengok orang-orang sekeliling ke, siapa yang bagi semangat pada Yusof ni? Mostly my parents. Cikgu-cikgu? Cikgu-cikgu. Yang rakan-rakan jugalah. Yusof, macam tadi kan Aunty tanya apa yang buat Yusof nak tolong kawan Yusof kan. Mungkin Yusof tak nak dia berhenti sekolah, Yusof nak sama-sama belajar kan. Yusof, macam tadi ayah cakap kawan-kawan tak bagi tahu pun dia orang susah. Tapi macam kenapa Yusof rasa Yusof perlu tolong kawan-kawan yang susah ni? Sebab entahlah, tiba-tiba macam memang ada dalam hati ni. Memang saya ada macam apa? Keinginan. Keinginan. Tolong. Sedih tak kalau tengok orang lain susah?
sedih lah. Okey, Yusof, ini sebenarnya bukan kali pertama Yusof membantu kawan-kawan kan. Boleh tak Yusof cerita juga selain daripada tolong bayar yuran ni, sebelum ni apa yang pernah Yusof buat, Yusof tolong? Betul juga. Kalau saya lah, saya tak ingat. Tapi ada kisah bapak saya lah. Dia kan kat Australia kan, kat Melbourne. Ada ramai orang miskin kat situ. Jadi ayah saya kerja plan, dia pergi buat nasi lemak tau. And then dia pergi bagi je sekitar kita orang miskin kat situ. Ini yang kita kata tadi contoh nasi tauladan. Walaupun Cik Nasai rasa tidak, tapi Yusof menjadikan ibu dan ayah sebagai tauladan. Jadi Cik Nasai, kalau kita lihat anak-anak di usia 11 tahun, 12 tahun kadang-kadang dia tak fikir pun tentang orang lain. Dia fikir kalau simpan duit nak beli mainan apa, nak beli game apa kan. Tapi apa yang ada sikap pada Yusof ini sememangnya satu sikap yang harus dipuji dan harus ditanamkan pada ramai lagi orang. Bagaimana kita sama-sama mengingatkan diri kita tentang kesusahan orang lain. Walaupun sebenarnya di usia 12 tahun dia tak perlu fikir benda tu, tapi apa yang dilakukan oleh Yusof ini sangat-sangat bagus. Tahniah diucapkan. Bagaimana Cik Nasai nak terus tekankan ataupun tanamkan sikap sebegini dalam kalangan anak-anak yang lain juga? Actually sebenarnya dia adik-beradik ni banyak tengok YouTube juga. Kalau kat YouTube tu ada dua rancangan dia selalu tengok daripada kecil. Grandpa Kitchen. Satu Grandpa Kitchen, satu lagi Mr. B. Mr. Beast. Boleh cakap kuat tak? Mr. Beast. Mr. Beast. Jadi daripada situ dia tengok satu orang datuk yang setiap hari masak di India. Memasak bersama dengan anak cucu dia dan bagi makan orang miskin. Yang masak dalam dulang besar. Dulang besar tu. Jadi dia bercerita bila balik ke Malaysia. Balik Malaysia dia nak buat macam itulah. Dia nak buat Daddy Kitchen. Dia pun nak buat macam tu. Jadi saya tengok sebenarnya pengaruh Facebook, pengaruh YouTube semua tu banyak membantu pengaruhi dia sebenarnya. Yang tu yang bila balik tu dia nak buat dia, kakak dia, adik-adik dia semua nak buat macam tu. Tapi sebabkan sampai hari ini tak muda lagi lah. Tapi dia nak buat. Tapi grandpa tu dah meninggal. Yang di India tu. Jadi dia nak sambung lah Daddy Kitchen. Baik. Jadi itu adalah antara yang menjadi inspirasi dan juga rujukan buat adik Yusof sendiri lah. Adik Yusof nanti nak tanya. Berapa ramai orang yang Yusof nak tolong selain kawan-kawan kat sekolah? In future. Lebih sejuta kalau boleh. Lebih sejuta, insya-Allah. Cita-cita nak jadi apa, Yusof? Nak jadi orang social media. Orang pempengaruh media social media. Cita-cita anak-anak social media sekarang influencer. InsyaAllah kita doa kita jadi social media influencer yang bagus, berpengaruh, yang dapat membantu ramai orang yang bermanfaat. Boleh ke ayah? Boleh. Macam tu. Okey. Dan akhir sekali satu lagi yang menarik perhatian saya adalah komen daripada Cik Nasai sendiri. Sebenarnya untuk anak-anak ni pembesaran mereka bukan setakat akademik saja, tetapi bagaimana semangat seperti ini dan jati diri mereka. Baik, terima kasih sekali lagi kepada adik Yusof dan Cik Nasai kerana memberikan inspirasi yang cukup besar pada kita pada hari ini. Terima kasih banyak-banyak. Okey, teruskan usaha Muni ni, bantu ramai orang lagi kalau boleh, tapi jangan buat seorang-seorang, ajak mak ayah dan kawan-kawan lain juga. Okey. Terima kasih kita ucapkan. Kita nak cakap hari ini tentang semangat yang dibawakan oleh adik Yusof ini, walaupun umurnya kecil, badannya kecil, tapi jiwanya sangat besar, membantu insan lain tanpa mementingkan diri sendiri. Tapi inilah juga yang kita nak kongsikan tentang topik kita pada hari ini, yang mana jangan judgemental. Kadang-kadang ada setengah orang kalau dia lihat orang lain susah, dia tak nak kawan, dia letak ke tepi dan sebagainya. Tetapi apa yang kita boleh ambil daripada kisah adik Yusof ini, tidak judgemental tapi ingin membantu pula insan lain. Dan lebih kronik lagi zaman sekarang, apabila kita dalam dunia zaman sosial media dan juga digital ini, kita sering menghakimi sesuatu yang kita sendiri tidak tahu.